Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan kekal bersemangat untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini secara PDPR. Kembali kita pada pelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Hari ini kita akan mengupas satu tajuk di dalam bidang akidah, iaitu nama-nama Allah Al-Malik. Al-Malik ini merupakan salah satu daripada 99 nama-nama Allah yang kita sebut sebagai Asma'ul Husna. Baiklah, kita akan lihat apakah maksud nama Allah Al-Malik. Al-Malik merupakan perkataan bahasa Arab yang maksudnya adalah raja atau pemerintah. Pengertian Al-Malik ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segala-galanya. Allah menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Dalam pengertian ini, jelas dinyatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu yang ada di langit dan di bumi mengikut kehendaknya. Hal ini kerana Allah yang menciptakan segala-galanya. Kalau kamu belajar dalam bidang sains, dalam sistem cakrawala terdapatnya bulan, bintang, matahari dan planet-planet. Manakala jika di bumi, kita dapat lihat pelbagai hidupan dan tumbuh-tumbuhan seperti haiwan, manusia, gunung, air dan sebagainya. Ini semua adalah penciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa. Sekarang kita lihat pula dalil yang menunjukkan bukti bahawa Allah ini mempunyai sifat Al-Malik. Ustaz bacakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Hadid ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Ia menghidupkan dan mematikan, dan ia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 2. Ayat ini menerangkan bagaimana Allah berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan sesuatu, dan Allah juga berkuasa mengatur ke atas tiap-tiap sesuatu yang diciptanya. Sebagai contoh, kejadian siang dan malam, kejadian bumi berputar pada paksinya, hidup dan mati makhluk bernyawa seperti haiwan dan manusia, ada lautan, gunung ganang dan sebagainya. Baiklah, slide seterusnya, kita lihat apakah hukum seseorang itu beriman dengan nama Allah Al-Malik. Hukum beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Malik adalah wajib. Dalil naklinya pula, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maksudnya, maka dengan yang demikian, maka tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang tetap benar, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arash yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayat 116. Dalil yang menunjukkan kewajipan beriman dengan nama Allah Al-Malik ini diambil daripada ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Mu'minun ayat ke-116. Kalau kita tak beriman dengan nama Allah Al-Malik ini, apa pula hukumnya? Hukumnya adalah berdosa besar dan kita boleh jadi murtad, iaitu keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, seterusnya kita akan lihat apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Kepentingan yang pertama, berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Maksudnya, apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ini, ia akan membuatkan kita jadi seorang yang bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang telah dikurniakannya kepada kita. Selain itu, kita juga boleh mengikis sifat sombong dalam diri kita. Walaupun kita kaya, kita pandai, kita cantik, kita handsome, kita selalu dapat nombor 1 dalam kelas, kita tidak akan rasa bangga diri. Kerana segala yang kita ada itu semuanya adalah nikmat kurniaan daripada Allah. Kalau tak bagi, kita tak akan miliki semua itu.
Yang kedua, menyedarkan kita bahawa kita adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah dan sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Kerana apa? Kerana apabila kita di saat kita susah, kita akan selalu berdoa supaya Allah permudahkan urusan kita. Kita akan minta Allah senangkan kita. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga ialah tekun beribadah dan berdoa. Apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Malik, kita akan rasa takut untuk buat dosa pada Allah. Kita takut Allah marah kita. Sebab kalau Allah marah kita, kita akan dapat dosa dan kita akan masuk api neraka. Oleh sebab itu, kita akan jadi bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap ibadah kita. Sebagai contoh, kita jaga solat kita, tak ada tinggal solat, solat awal waktu, kita selalu mengaji dan sebagainya. Kita juga akan selalu berdoa agar Allah ampunkan dosa kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Dan kepentingan beriman dengan Allah Al-Malik yang terakhir ialah sentiasa menghargai alam dan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Sebab apa? Sebab kita tahu alam sekitar ini semuanya adalah ciptaan daripada Allah dan milik Allah. Sebagai contoh, kalau di sekolah, bila kita nampak sampah, kita akan kutip sampah tu dan masukkan ke dalam tong sampah. Itu adalah tanda orang yang beriman dengan nama Allah Al-Malik. Baiklah, sekadar ini sahaja perkongsian Ustaz untuk tajuk nama Allah Al-Malik. Ustaz harap kamu semua dapat memahami penjelasan Ustaz dan dapat manfaat ilmu daripadanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.